asma, af'al, sifat, zat. Asma, bunyi kita nama. Asma, bunyi Arab. Bunyi kita Melayu, nama. Af'al, bunyi Arab. Kalau kita perbuatan. Sifat Arab. Melayu pun panggil sifat juga. Kalau zat, Melayu pun panggil zat juga. Dah jadi bahasa kita lah. Tak susah lah. Kalau hanya bahasa saja. Jadi kita dah sama-sama faham. Jadi panggil asma pun boleh, panggil af'al pun boleh, panggil sifat pun boleh, panggil zat pun boleh. Tak ada kesusahan dalam segi makna. Sekarang masuk pada zat. Zat kalau bunyi zat, tak nampak. Kalau nak tahu zat, faham zat, bunyi zat saja, barangnya tak nampak, tak zahir. Contoh, zat gula manis, cantik. Contoh, zat garam masin. Kalau nak cari zat, kalau nak tengok zat, tengok sifat. Nak cari zat, kenali sifat. Tengok sifat, perhati sifat, lihat sifat. Kalau nak kenali gula, nak mengenali zat gula, nak tahu zat gula, tengok sifatnya. Apa sifat gula tu? Macam mana sifat gula? Macam mana sifat garam? Jadi zat ini tak nyata kalau tak ada sifatnya. Gula ni tak nyata kalau sifatnya tak ada. Zat ini tak boleh dikenali kalau kita tak kenali sifatnya. Tidak wujud zat ini kalau kita tak tahu sifatnya. Sifat inilah yang menyatakan zat. Kerana sifatlah zat itu nyata. Sifat nyata kerana af'alnya ada. Af'al sifat itu. Sifat itu nyata kerana ada af'alnya, ada perbuatannya, ada geraknya, ada wujudnya, ada rupanya, ada rasanya. Itu af'al. Sempurnalah asma. Terpanggillah zat ini. Nyatalah zat ini. Barulah sempurna asma daripada zat ini kalau af'al sifatnya dah nyata. Barulah nyata zat ini. Zat memuji sifat, sifat memuji zat. Puji memuji. Boleh sifat memuji zat ya? Boleh sifat memuji zat. Sifat ini asalnya zat. Sifat ini berawal daripada zat. Sifat ini satu kepada zat, tak berpisah. Macam mana sifat nak memuji zat? Zat memuji sifat. Satu bendanya. Ada zat, mesti bersifat. Ada sifatnya, adalah zatnya. Macam mana sifat nak memuji zat? Zat memuji sifat. Buat apa? Ada kata, sifatlah yang memuji zat, zatlah yang memuji sifat. Dialah yang menyembah, dia yang kena sembah. Ini macam mana ni? Sifat itu daripada zat, af'al itu daripada sifat. Sempurnalah asma. Ada plastik, ada botol, barulah dipanggil air mineral. Kalau tak ada air, tak ada plastik, tak ada botol, nak panggil air mineral kah? Ini dipanggil air mineral, bukan panggil botol. Sebab ada airnya, ada isinya. Jangan panggil plastik ni, jangan panggil botol. Kita panggil botol kan ni? Masuk kita ke kajian. Manusia ni dipanggil manusia, macam mana? Ada asmanya, ada af'alnya, ada sifatnya, ada zatnya. Barulah manusia. Ada hidup, ada ilmu, ada kudrat, ada iradat. Sempurna manusianya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga,
Sempurnalah wujudnya. Kalau manusia ni ada mata aja, tak ada jasad, nak panggil manusia? Ada telinga aja, tak ada tangan, sempurna tak hukum dia tu manusia? Boleh panggil manusia tak? Begitulah sembahyang. Kalau kita sembahyang, mulut saja cakap sembahyang, mulut saja baca sembahyang, telinga tak ikut sembahyang, hati tak ikut sembahyang, akal fikiran tak ikut sembahyang, mata tak ikut sembahyang, panggil sembahyang? Botol itu kalau tak ada airnya, panggil botol. Kalau ada air, mana boleh panggil botol? Botol tu tak ada air. Dia ada plastik dengan nama saja. Kalau ada airnya, mana boleh panggil botol? Panggil botol, isinya tak ada, baru boleh panggil botol. Ini air mineral, ada airnya, boleh panggil air putih. Ada orang panggil air botol. Ini tak boleh panggil air mineral, sebab tak ada airnya. Begitulah manusia. Manusia tak boleh dipanggil manusia kalau tak ada isinya. Manusia tak layak dipanggil manusia kalau tak ada rohnya. Manusia tak layak dipanggil manusia kalau tak ada akalnya. Kenapa panggil botol? Tak ada airnya. Kenapa dipanggil botol? Sebab tak ada air, tak ada isinya, tak ada manfaatnya. Ini tidak ada manfaatnya, tak boleh diguna. Kalau ini boleh dipanggil air mineral, ada manfaatnya. Manusia tidak ada agamanya, dia tak mengenali Tuhannya, tidak ada keimanannya, jangan panggil dia manusia. Manusia ni ada kategori dia. Manusia ada asma'nya, ada namanya, ada af'alnya, ada sifatnya, ada zatnya, ada Tuhannya. Dia mengenali Tuhannya, ada ilmunya, ada akalnya, ada nafsunya. Satu saja kuranglah dia jadi manusia. Ada juga manusia tak ada akal, ada juga manusia tak ada agama, ada juga manusia yang tak ada ilmu. Ada, tapi tidaklah seutuhnya dia manusia. Dia bukan sebenar-benar manusia. Lagi ada manusia tak nak guna akalnya, tak boleh dipanggil manusia. Begitu juga Islam. Nak dipanggil Islam mesti bersyahadat, mesti sempurna syahadatnya. Sempurnanya syahadat, sempurna keyakinannya dulu. Sempurnanya keyakinan, sempurnanya ihsan. Sempurna tauhidnya, sempurna makrifatnya, sempurna akidahnya, barulah bersyahadat. Sesudah bersyahadat, barulah Islam. Nak sempurna Islamnya, istinja, wudu, sembahyang, solat, zakat, puasa. Solat, puasa, zakat. Kalau ini semua tak sempurna, sempurna tak Islamnya? Kan ada manusia yang kata dia Islam, dia cakap dia Islam, tapi ini semua dia tak faham, tak tahu. Bolehkah dia dipanggil Islam? Itu Islam botol kosong. Ini tak layak dipanggil air mineral, sebab kosong. Jadi manusia yang ada otaknya, tapi akalnya tak ada kepalanya, isi dalam tak ada. Kepala ada, isi dalam tak ada. Isi dalam ada, akal pula tak ada. Akal ada, tak guna pula. Boleh panggil manusia kah? Boleh panggil manusia? Tak layak dipanggil manusia. Kalau dalam kajian hakikat, asma menerangkan af'al, af'al menerangkan sifat, sifat membuka zat. Nampak sifat, terbuka zat. Sebab zat ini rahasia. Nak membuka rahasia, cari sifatnya. Manusia ni rahasianya ada pada ruh. Kedudukan ruh ini rahasia.
Kedudukan ruh itu rahasia. Kedudukan jasad, jasmani, zahir. Jasad ni ada dua. Bermakna dua ni bukan dua berpisah. Jasad zahir, jasad batin satu adanya. Jauh tak berpisah, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan, dekat tak menyatu. Ini dipanggil esa. Jauh tak ada jaraknya, dekat tak bersentuhan, panggil esa. Esa. Begitulah keadaan ruh jasad. Jasad, ruh, esa. Kedudukan jasad zahir, kedudukan ruh batin, kedudukan batin syir, rahasia, rasa. Rahasia itu rasa, rasa itu rahasia. Manis, rasa. Manis itu rahasia. Gula, gula zahir. Rasa itu rahasia, tak wujud, tak ada bentuknya, manis. Jadi ruh, kalau ruh nak nyata, kalau ruh ni nak nyata macam mana? Tengok af'al jasad, tengok perbuatan jasad. Ruh nak nyata, ruh ni, kalau ruh ni nak nyata, tengok pada af'al jasad, tengok pada perbuatan jasad. Muhammad batin nak nyata, tengok pada Adam. Adam ni Muhammad zahir. Muhammad batin, Muhammad zahir satu. Muhammad zahir, batin satu. Kalau panggil Muhammad zahir, Muhammad batin dua Muhammad. Muhammad zahir, batin satu. Dekat tak bersentuhan, jauh tak ada jaraknya, tak berpisah. Dekat tak bersentuhan, jauh tak bercerai. Kan ada yang panggil Muhammad batin, Muhammad zahir, Muhammad rahasia. Itu kalau di syariat. Muhammad zahir, Muhammad batin, Muhammad syir, Muhammad rahasia. Allah zahir, Allah batin, Allah syir, Allah rahasia. Berulang Allahnya. Berulang Muhammadnya. Allah zahir batin, satu Allah.